Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam. Pada forum kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua yang hadir di forum kita hari ini. Saya sangat teruja untuk membincangkan tema yang amat penting, iaitu usaha memartabatkan bahasa Melayu melalui sumbangan tokoh-tokoh yang luar biasa, iaitu Asma Al-Jomah dan Nit Karim. Sebelum saya memulakan forum, saya ingin menerangkan berkaitan latar belakang berkaitan tokoh yang kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama, kita ada Asma Haji Omar. Asma Haji Omar merupakan seorang ahli linguistik dan pendidik telah menjadi tonggak dan usaha memajukan bahasa Melayu. Melalui karya-karya dan penelitian beliau, Asma bukan sahaja memberi sumbangan dalam bidang akademik, tetapi juga menyemarakkan kesedaran tentang kepentingan bahasa kita dalam masyarakat yang pelbagai. Okey, manakala Nit Karim pula merupakan seorang sastrawan dan yang telah mengangkat suara wanita dalam sastra. Melalui penulisan dan penglibatan beliau dalam pendidikan, Nit telah membuka ruang bagi membincangkan mengenai isu-isu sosial dan agenda, sekaligus memperkayakan khazanah sastra Melayu. Di hari ini kita dapat berpeluang untuk mendalami lebih lanjut mengenai perjuangan dan pencapaian kedua-dua tokoh pribadi ini. Bersama saya di forum ini iaitu dua penilaian sangat-sangat berpengalaman. Nama sila diperkenalkan diri dulu. Nama saya Tia Rashmi Anatul Rahman, selaku sebagai panel pertama. Baik, nama saya Muhammad Fahmi bin Muhammad Ishak, selaku sebagai panel kedua. Terima kasih kepada kedua pihak kerana telah memperkenalkan diri. Tanpa kita membuangkan masa, mari kita sama-sama menjelajah legasi yang telah mereka tinggalkan dan impaknya terhadap bahasa dan masyarakat kita. Tanpa membuang masa, saya ingin memulakan sesi ini dengan soalan pertama kepada panel pertama kita. Okay. Profesor, dalam pandangan puan, apakah peranan Nit Karim dalam menyemarakkan kesedaran tentang bahasa Melayu di kalangan pembaca pada masa ini? Baiklah, terima kasih mengajukan soalan ini. Nit Karim memainkan peranan yang penting sebagai sastrawan dan ahli akademik dalam meningkatkan kesedaran tentang bahasa Melayu. Melalui karya dan penulisannya, beliau menonjolkan keindahan serta kepentingan bahasa Melayu, memupuk rasa cinta bahasa dalam kalangan pembaca, terutamanya di kalangan generasi muda. Profesor Dr. Nit Karim pula banyak menulis dan berbicara tentang kepentingan bahasa Melayu sebagai alat perpaduan dan identiti nasional, khususnya dalam konteks pendidikan. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu diperkukuhkan dalam sistem pendidikan agar ia terus dihormati dan diguna pakai oleh generasi muda. Nit juga terlibat dalam usaha membentuk dasar bahasa negara dan sering berjuang agar bahasa Melayu tidak terpinggir oleh bahasa lain. Rujukan ini dari Nit 1955 dari karya beliau. Itu saja. Okey, terima kasih daripada panel pertama kita yang telah memberikan ulasan yang cukup mudah difahami oleh penonton kita. Kita beralih kepada panel kedua iaitu Profesor Fahmi. Okey, pada pandangan tuan pula lah saya ingin tanya, apakah peranan berkaitan tokoh kedua kita pada hari ini iaitu Asma Haji Omar dalam menyemarakkan kesedaran tentang bahasa Melayu di kalangan pembaca pada zaman ini? Okey, baik, terima kasih kepada encik saya. Baik, berkenaan dengan soalan tersebut, saya boleh ulas peranan Asma dalam menyemarakkan kesedaran dalam bahasa Melayu dalam kalangan pembaca, dalam kalangan pembaca muda. Asma Haji Omar telah memperkenalkan kaedah linguistik dan pembelajaran yang lebih analitikal. Perkara ini mungkin sedikit membantu pembaca untuk mudah memahami struktur bahasa Melayu dengan lebih mendalam. Pendekatan seperti ini dapat menjadikan pembelajaran bahasa lebih menarik dan menjadikan minat generasi muda dalam bahasa Melayu. Okay, dalam konteks seperti ini, kita dapatlah bahasa Melayu diangkatlah dan
Imam Sanjung. Ini Dr. Nisafan Karim memainkan peranan penting dari penyelidikan, penulisan dan advokasi dalam bidang bahasa dan linguistik. Kedua tokoh ini sebenarnya memberikan kata sumbangan besar dalam mempromosikan kepentingan bahasa Melayu dalam kalangan anak muda. Itu saja pada panel kedua kita Bapak. Okey. Para penonton tadi soalan berkaitan dengan peranan. Jadi Faham? faham. Okey, bagus. Bagi kita beralih kepada soalan kita yang kedua. Saya ingin tanya pada panel yang kedua dulu, iaitu Puan Fahmi. Okey, saya akan terangkan dulu. Asma Joman terkenal dengan pendekatan analisis linguistik yang mendalam. Okey, pada pendapat Puan Fahmi, bagaimanakah pemberian beliau tentang struktur bahasa Melayu membantu dalam pemahaman dan pengedaran bahasa Melayu pada zaman ini? Pemikiran Asma Joman itu sendiri. Baik. Dari segi pemikiran, berdasarkan apa yang saya temui di buku beliau, sebenarnya Asma Haji Omar ini memfokuskan kajian dalam tentang struktur bahasa Melayu yang meliputi aspek morfologi, sintaksis dan semantik. Okey, sebenarnya tiga perkara tersebut merupakan asas tata bahasa. Analisis beliau telah memberikan pemahaman lebih sistematik dan mendalam dalam pengajaran bahasa yang membolehkan guru dan pelajar memahami peraturan serta struktur bahasa dengan lebih baik. Okey, Prof. Dr. Nisafan Karim juga telah membincangkan perancangan bahasa Melayu yang sistematik untuk mempertahankan bahasa Melayu. Beliau mengatakan bahawa perancangan bahasa adalah langkah penting dalam memastikan bahasa Melayu terus relevan dalam sektor pendidikan, undang-undang dan komunikasi. Okey, dalam pandangannya hanya dengan sokongan dasar yang konsisten dan penggunaan bahasa Melayu yang luas, bahasa Melayu ini dapat berkembang dan dihormati di kalangan masyarakat. Bukan tahu disambungkan juga menekankan pentingnya pendidikan bahasa Melayu di sekolah sebagai asas untuk kita menanam kefahaman dan memberi penghargaan yang tinggi terhadap bahasa Melayu. Rujukan ini saya ambil daripada buku beliau, iaitu Ibu Safia dari tahun 2009. Terima kasih atas panel kedua kita atas ulasan dan pencerahan yang sangat tinggi yang dan dari kami. Kita beralih kepada panel pertama kita, iaitu Pria. Saya ingin menanyakan Pria. Osman Haji Omar mempunyai pandangan unik mengenai peranan sastra dalam memartabatkan bahasa. Dia soalannya, bagaimanakah pemikiran beliau mengenai sastra dan bahasa saling berkait dalam mencipta kesedaran tentang bahasa Melayu? Pada pandangan saya, Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar dalam bukunya Nahwu Melayu Mutakhir 2009 menekankan bahawa bahasa Melayu perlu dimantapkan dengan struktur tata bahasa yang jelas dan kukuh agar dapat memenuhi peranan dalam memartabatkan dari bahasa Melayu. Menurutnya, pemantapan tata bahasa bukan sahaja penting untuk penggunaan yang betul, tetapi juga untuk meningkatkan prestij bahasa ini di kalangan pengguna dari pelbagai latar belakang. Dengan mengumpulkan aspek-aspek bahasa secara saintifik dan tersusun, beliau percaya bahasa Melayu akan lebih mudah dipelajari dan dihargai serta lebih mudah diintegrasikan dalam bidang pendidikan dan profesi. Itu saja. Okay. Terima kasih kepada panel kedua kita. Apa yang kita boleh rumuskan di kes ni, kedua tokoh ini mempunyai pemikiran yang berbeza daripada pelbagai aspek untuk memartabatkan bahasa Melayu sehingga berjaya pada zaman ini. Tujuan mereka terpaksa dalam menegakkan martabat bahasa Melayu. Okey, terima kasih atas pencerahan pada soalan ini. Kita punya penonton macam mana? Hafiz dan Syami. Faham? Setakat ni faham lagi? Faham, alhamdulillah. Okey, kita beralih kepada soalan kita yang ketiga. Biasanya melanjutkan dengan pertama kita dulu, iaitu Kuliah. Asma Haji Omar terkenal dengan pendekatan analisis linguistik yang mendalam. Apakah pandangan panel berkaitan peranan secara umum oleh tokoh kepada kita yang sangat-sangat digeluti ramai, iaitu Asma Haji? Bagaimana kita tahu, Asma Haji Omar merupakan seorang tokoh linguistik
yang dihormati dan disanjungi di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Kepakarannya dalam bidang linguistik Melayu memberikan impak besar dalam pengajaran dan pemahaman struktur bahasa Melayu. Beliau dikenali kerana sumbangannya dalam mempercikan dan mendalami aspek-aspek linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik dalam bahasa Melayu. Selain itu, Asma Haji Omar sering menggunakan pendekatan analitikal dalam kajian-kajiannya, yang bermakna beliau meneliti bahasa Melayu secara mendalam, merungkai setiap elemen bahasa untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas. Contohnya, kajian beliau tentang struktur kata dan ayat dalam bahasa Melayu membantu memahami dengan lebih baik cara perkataan dan frasa dibentuk dan digunakan dalam konteks. Bukan itu sahaja, beliau berjaya menyusun struktur bahasa Melayu dalam bentuk yang lebih teratur dan sistematik yang kemudiannya menjadi panduan dan nota bagi pendidik, pelajar dan pengkaji bahasa. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahasa Melayu dapat diajar dengan lebih berkesan di sekolah dan institut pengajian ini. Beliau juga sering terlibat dalam persidangan linguistik di peringkat antarabangsa. Dalam persidangan ini, beliau mempromosikan dan memanfaatkan lagi bahasa Melayu dan berkongsi penuturan serta analisisnya yang menjadikan bahasa Melayu lebih dikenali di kalangan komuniti linguistik dunia. Jadi daripada penyampaian kita, apa yang boleh kita rumuskan di sini, Asma Haji Omar ni bukan sahaja dia memberi sumbangan daripada aspek pendidikan, malahan dia memberi sumbangan daripada aspek masyarakatan dan sebagainya. Bagi terima kasih kepada pendidik tamu kita. Bagi kita beralih kepada pendidik kita, iaitu Profesor Fahmi. Sebagai seorang sastrawan, ini salah negara telah mengangkat isu-isu penting dalam masyarakat. Soalannya, bagaimanakah peranan secara umum beliau dapat membantu memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dalam sastra? Okey, baik. Secara umumnya, Sekretariat sebenarnya lebih berperanan dalam memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu dari bidang sastra dan penulisan. Okey, beliau berkali sebagai sastrawan yang menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan isu-isu penting dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan budaya, identiti dan juga nilai bahasa Melayu. Okey, melalui penulisan sastra beliau, kita dapat lihat beliau mengangkat nilai dan budaya masyarakat Melayu. Karya beliau juga menggunakan bahasa Melayu bukan sahaja sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai wadah untuk menyampaikan pengalaman dari dan cara hidup masyarakat. Keadaan ini sebenarnya kita dapat memberi kesan yang mendalam kepada pembaca untuk mengenai bahasa Melayu dan konteks budaya. Safia juga sering mengukuhkan isu-isu sosial dalam karyanya seperti keadilan, kepentingan pendidikan dan peranan wanita dalam masyarakat. Dan ini bukan sahaja mampu memberikan pandangan terhadap realiti masyarakat, tetapi juga dapat menarik minat pembaca, khususnya dalam kalangan generasi muda, untuk mereka melihat bahasa Melayu sebagai alat yang relevan dalam menggambarkan kehidupan semasa. Itu saja daripada Nizam. Apa yang boleh kita simpulkan kat sini, peranan secara umum boleh kedua-duanya meliputi pelbagai aspek. Tidak kira lah dari aspek pendidikan maupun masyarakat sekalipun, ia tetap akan memberikan impak yang mendalam kepada bahasa Melayu sendiri. Okey, macam mana dengan kita punya penonton Fahmi Nafis? Saya ini boleh pergi lagi? Boleh. Sebenarnya kita dapat mereka dulu ni menjadikan bahasa Melayu terus relevan. Terus relevan sehingga zaman okay, terima kasih atas kesudian untuk ujian soalan ini. Okey, kita beralih kepada soalan kita yang keempat. Saya ingin menanyakan Puan Fahmi dulu, Ibu Fahmi dulu. Ni Safiah berkaitan aspek semangat tokoh. Okey, ni Safiah juga terlibat dalam pendidikan dan penulisan. Apakah sumbangan yang telah memberi impak yang besar kepada bahasa Melayu pada masa? Okey, ni Safiah sebenarnya dia ni aktif dalam bidang pendidikan. Dia sebenarnya
sebagai seorang penulis buku teks dan bahan pembelajaran bahasa Melayu. Karya beliau sebenarnya memberi sumbangan besar kepada generasi muda dari segi pemahaman, pengkaitan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar, dan juga menulis artikel dan buku yang memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Saya juga banyak menyumbang melalui bidang tata bahasa dan leksikografi bahasa Melayu. Salah satu sumbangan utamanya adalah melalui buku tata bahasa Dewan yang ini menjadi buku utama dalam bidang tata bahasa Melayu. Sebenarnya buku tata bahasa Dewan ini ramai pelajar-pelajar universiti sering menggunakannya untuk menyiapkan bahasa dan juga knowledge kepada mereka, sebab banyak sangat perkara yang berguna. Nusafiyah membantu mengumpulkan struktur dan style bahasa Melayu, menjadikan bahasa ini lebih mudah dipelajari dan dipahami oleh berbagai golongan masyarakat. Selain itu, Nusafiyah juga terlibat dalam usaha perancangan bahasa Melayu, penulisan dan advokasi. Dalam bukunya Perancangan Bahasa Melayu dengan rujukan khusus pada bahasa Melayu pada tahun 2009, dia menekankan betapa pentingnya dasar yang mendukung penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan dan sektor formal sebagai langkah jangka panjang untuk memertabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Apa yang boleh kita simpulkan berdasarkan pencerahan Puan Fahmi, iaitu disertakan ini dia sumbangan dia tertumpu kepada pendidikan. Contohnya menghasilkan karya untuk memudahkan pelajar-pelajar di institusi pendidikan tinggi untuk memudahkan pekerjaan mereka seperti membuat assignment dan sebagainya. Terima kasih kepada Tuan Fahmi. Jadi kita beralih kepada peneliti yang pertama, iaitu Pria. Asma Haji Omar juga terlibat dalam beberapa inisiatif untuk mempromosikan bahasa Melayu di tingkat antarabangsa. Soalan dia, apakah sumbangan tersebut dan bagaimana ia mempengaruhi pandangan masyarakat luar tentang bahasa Melayu? Sumbangan Asma Haji Omar bukan satu atau dua, ya, memang berbagai sumbangan beliau. Sumbangan Asma Haji Omar antaranya beliau telah mengikuti berbagai persidangan industri antarabangsa membentangkan kajian dan perspektif tentang bahasa Melayu. Kita dapat melihat bahawa usahanya ini membuka mata masyarakat antarabangsa terhadap keunikan dan kepentingan bahasa Melayu serta meletakkannya pada kedudukan yang lebih dihargai dan disanjungi peringkat global. Profesor Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar dikenali sebagai ahli bahasa yang banyak memiliki sejarah dialek dan perkembangan bahasa Melayu. Melalui karya-karyanya seperti Susul Galur Bahasa Melayu yang diterbitkan pada tahun 2004 dan Ensiklopedia Bahasa Melayu yang diterbitkan pada tahun 2008, Asma memperluas pemahaman tentang asal-usul bahasa Melayu dan kepelbagaian dialeknya. Penyelidikan ini sangat penting dalam menunjukkan kedalaman dan kepelbagaian bahasa Melayu serta memperkuat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang mampu menjadi medium komunikasi rasmi dan akademik. Selain itu, beliau juga terlibat dalam perancangan dasar bahasa di Malaysia, menyumbang idea yang kuat bagi memelihara dan mengembangkan bahasa Melayu di berbagai sektor termasuk pendidikan, undang-undang dan pentadbiran. Itu saja? Ya. Okey, apa yang boleh kita rumuskan berkaitan dengan semua yang kedua topik ini? Kalau Asma Haji Omar, kita boleh lihat dia telah membawa bahasa Melayu ini sehingga ke peringkat saintifik dunia. Dia telah membuka mata dunia untuk mengenali lembaga tentang bahasa Melayu. Manakala peringkat perkara ketiga, dia dalam pendidikan seperti masukan karya dan sebagainya lah. Okey, para penonton kita berkaitan dengan sumbangan tokoh setakat ini boleh pergi lagi? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, kita beralih kepada soalan kita yang seterusnya, iaitu soalan 5 dan merupakan soalan kita yang terakhir pada forum kita pada hari ini. Okey, soalan ini ialah aspek impak kepada bahasa Melayu pada zaman ini. Saya ingin melanjutkan penilaian pertama kita dulu, iaitu Pria. Apakah impak jangka panjang daripada penyelidikan dan karya-karya Asma Haji Omar terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di negara? Dapat banyak impak juga dari karya-karya beliau. Sebagai
bahasa Melayu termasuk dialek-dialek yang terdapat di Malaysia dan Nusantara. So, kalau bahasa Melayu menjadi sumber penting dalam pemahaman bahasa Melayu dari segi etimologi dan struktur, serta menekankan keperluan dialek sebagai satu kekuatan. Selain itu, buku ini memberi kesedaran bahawa bahasa Melayu mempunyai asas yang kukuh dan warisan budaya yang kaya. Pendidikan mendalam Dr. Asmah juga membantu meletakkan bahasa Melayu dalam perspektif yang lebih besar sebagai bahasa ilmu dan komunikasi antarabangsa di Asia Tenggara. Dan karya yang seterusnya, karya Ensiklopedia Bahasa Melayu yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh beliau. Karya ini adalah salah satu usaha Dr. Asmah dalam mengembangkan ilmu bahasa Melayu secara holistik. Ensiklopedia Bahasa Melayu bukan sahaja menyumbang kepada pemahaman masyarakat tentang pelbagai aspek bahasa Melayu seperti sejarah, dialek, tata bahasa dan perkembangan, namun juga mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang dapat dibanggakan. Buku ini banyak digunakan dalam bidang akademik dan menjadi rujukan penting bagi pelajar, pendidik dan pendidik yang ingin mendalami ilmu tentang bahasa Melayu secara menyeluruh. Itu saja daripada kenyataan kita. Bagi apa yang boleh kita rumuskan di sini, Asmah Joman ni dia menghasilkan karya-karya seperti apa tadi? Ensiklopedia Bahasa Melayu dan sebagainya lah, yang telah memberikan impak yang sangat besar lah kepada bahasa Melayu kita yang zaman ini, dan telah memberikan kemudahan kepada pelajar-pelajar di IPT untuk membuat kerja tugasan yang diberikan oleh pensyarah mereka sendiri. Okey, kita beralih kepada, terima kasih kepada penonton kita. Okey, kita beralih kepada panel kedua kita, iaitu Profesor Fahmi. Okey, Nisa Fekharin telah menulis banyak karya yang menyentuh isu-isu sosial. Okey, soalan dia pun, apakah impak yang beliau capai melalui penulisan tersebut dalam memperkukuh penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat? Okay, baik. Daripada karya-karya yang dihasilkan oleh Dr. Nisa Fekharin, kita dapatkan maklumat impak lah sebenarnya. Antara karya yang memberikan impak kepada masyarakat ialah Tata Bahasa Dewan, iaitu edisi yang ketiga yang dibentukkan pada tahun 2008. Tata Bahasa Dewan yang disusun bersama oleh Dr. Nisa Fekharin dan beberapa rakan kereta beliau merupakan rujukan tata bahasa utama yang digunakan, yang dijadikan sebagai rujukan di Malaysia. Buku ini merangkumi asas-asas tata bahasa Melayu dengan cara yang sistematik dan mudah untuk difahami oleh masyarakat. Menjadikannya panduan utama bagi guru, pelajar dan penutur bahasa Melayu yang ingin menguasai bahasa Melayu ini dengan cepat. Karya ini memberikan impak yang besar dalam mempertabatkan bahasa Melayu dengan menjadikan tata bahasa standard yang digunakan secara meluas dalam pendidikan dan komunikasi rasmi. Ini sebenarnya serba sedikit membantu dalam meningkatkan penguasaan bahasa Melayu yang betul di kalangan rakyat Malaysia, dan menjadikan buku bahasa Melayu dan menjadikan bahasa Melayu lebih dihormati di peringkat nasional. Okey, baik. Karya seterusnya adalah perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada bahasa Melayu. Karya ini diterbitkan pada tahun 2009. Dalam karya ini, Dr. Nisa Fekharin membincangkan perancangan bahasa Melayu secara menyeluruh, termasuk cabaran dan strategi untuk memastikan bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa ilmu. Buku ini memiliki impak yang besar dalam mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu dalam perancangan dasar di Malaysia, khususnya dalam pendidikan, pentadbiran dan juga sistem undang-undang. Dari kajian ini, Dr. Nisa Fekharin menunjukkan kepentingan dasar bahasa yang mendukung penggunaan bahasa Melayu dan mendorong kerjasama antara kerajaan dan masyarakat untuk memastikan bahasa ini terus relevan dan dihargai untuk jangka masa panjang. Itu saja daripada panel kita. Okey, terima kasih atas kedua-dua panel yang telah menjawab 5 soalan berkaitan kedua-dua tokoh kita pada hari ini, itu Asmah Joman dan Nisa Fekharin.
kita boleh nampak dalam kes ni kan, betapa pentingnya bahasa Melayu daripada semangat-semangat yang telah mereka lakukan pada bahasa Melayu kita. Dan kita tidak lupa juga tanpa mereka berdua ni, siapa yang bahasa Melayu kita sekarang betul. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada kedua-dua kita. Okey, penonton kita, tak ada apa-apa soalan yang ingin dilontarkan kepada kedua-dua kita? Tak ada. Okey, kalau tak ada, terima kasih kepada semua yang hadir dan menyertai forum kita hari ini. Kita telah menyaksikan perbincangan yang mendalam dan penuh inspirasi mengenai sumbangan dua tokoh hebat, iaitu Asmah Haji Omar dan Syura Karim, oleh dua pendengar kita yang sangat-sangat hebat pada hari ini. Okey, di sisi lain, kita telah mendengar bagaimana Asmah Haji Omar melalui kajian dan pendidikannya telah membuka jalan untuk pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam terhadap bahasa kita. Sumbangannya dalam linguistik bukan sahaja memperkaya khazanah ilmu, tetapi juga mencetuskan kesedaran tentang pentingnya memelihara bahasa Melayu di tengah-tengah cabaran global. Okey, semoga perbincangan kita pada hari ini dapat memberi inspirasi kepada kita semua, terutamanya penonton kita yang setia menunggu hingga ke akhir, untuk terus menghargai dan memartabatkan bahasa Melayu dalam kehidupan masyarakat kita. Kita perlu berusaha bersama mengambil iktibar dari perjuangan Asmah Haji Omar dan Syura Karim agar bahasa Melayu terus hidup dan berkembang dalam pelbagai aspek. Sekian sahaja forum daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.